Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus dan hari ini saya akan lakukan sedikit penceritaan mengenai satu buku yang saya telah baca, iaitu buku yang bertajuk Maryam Anak Syurga yang ditulis oleh Ruqayyah Farhani, Abdullah Mubarak. Dan kata pengantar buku ini ditulis oleh Profesor Madya Dr. Halina Siraj, iaitu daripada Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, jadi apa yang saya akan lakukan pada hari ini, saya akan pecahkan kepada tiga. First, saya akan lakukan sedikit introduction mengenai buku ni. Yang kedua, saya akan ceritakan part by part secara roughly. Dan yang ketiga, saya akan buat sedikit konklusi mengenai buku ini. Okey, jadi yang pertama, saya akan bacakan ayat yang pertama yang tertulis pada muka surat, pada muka hadapan buku ini, iaitu aku melahirkan dua anak dengan satu kematian, sedangkan orang lain melahirkan anak lalu diambil terus oleh Tuhan. Aku melahirkan ketika suami di kejauhan, sedangkan orang lain melahirkan ketika suami bertemu Tuhan. Okey, basically cerita ni mengisahkan antara seorang ibu yang melahirkan sepasang kembar, dan tetapi akhirnya sepasang kembar seorang sahaja yang berjaya survive disebabkan penyakit-penyakit tertentu lah, dan mereka ini dilahirkan secara pramatang, dilahirkan awal 2 bulan daripada tarikh yang sepatutnya lah. Okey, jadi Ruqayyah Farhani ini merupakan seorang student yang belajar di Mesir bersama dengan suaminya. Mereka berkahwin pada waktu belajar, dan Ruqayyah Farhani ini disahkan mengandung pada tahun semasa belajar, dan disebabkan mereka disahkan melahirkan anak kembar, dia disahkan melahirkan anak kembar. Jadi mereka mengambil keputusan untuk Ruqayyah Farhani ni balik ke Malaysia pada awal-awalnya supaya lebih senang memudahkan urusan mengandung, sebab ini kali pertama dia mengandung. Dan Alhamdulillah kandungannya baik-baik sahaja, tetapi pada bulan ke-7 tiba-tiba berlakunya contraction ataupun kalau orang kata tu nak bersalin lah So part yang first diceritakan mengenai beliau waktu beliau nak mengandung lah, nak mengandung pula dah, nak beranak. Okey, waktu dia nak beranak tu, mula-mula dia pun macam tak percaya, sebab pada awalnya baru hanya 7 bulan kan dia pun macam terperanjat. Tapi apabila disahkan doktor bahawa baby mahu keluar, jadi dia terpaksa melakukan caesar lah, iaitu pembedahan kan. Okey, dan diceritakan dalam buku ini pada mulanya baby kedua-duanya sihat, tetapi terpaksa diletakkan dalam incubator disebabkan kedua-dua bayi masih kecil kan. Tetapi pada minggu-minggu seterusnya berlaku perubahan antara dua. Okey, untuk yang pertama, nama bayi yang pertama adalah Maryam dan yang kedua adalah Marsha. Okey, jadi diceritakan dalam buku ini pada mulanya satu bayi ini terlalu sihat dan satu bayi ini banyak sakit dan mempunyai komplikasi yang tertentu lah. Tapi pada hari-hari seterusnya perkara yang sebaliknya berlaku. Satu bayi yang terlalu sihat ini menjadi sakit, dan satu bayi yang sebelum ini tidak berapa aktif menjadi sihat kan. Dan diceritakan pada akhirnya satu bayi menjadi semakin lemah dan meninggal dunia. Dan apa yang menarik dalam buku ini sebenarnya diceritakan bagaimana Ruqayyah Farhani ini begitu tabah dalam menghadapi musibah-musibah sepanjang waktu berpantang, iaitu di waktu berpantang pun beliau terpaksa pergi ke hospital untuk menjaga anak-anak, kedua-dua anaknya, sehinggalah seorang anaknya meninggal dunia kan. Jadi diceritakan bagaimana Ruqayyah Farhani ini berhubung dengan suaminya, yang mana pada waktu ketika itu suaminya berada di Mesir dan suaminya tengah mengambil peperiksaan akhir, dan bagaimana kata-kata semangat yang diberikan oleh suaminya, walaupun antara contohnya, walaupun apa yang berlaku kita redha kepada Tuhan, apa yang berlaku kita serahkan kepada Tuhan. Bagaimana tabahnya mereka apabila anak mereka meninggal dunia dan apabila anak mereka sakit. Dan bagi saya perkara ini adalah amat bagus untuk diceritakan kepada semua orang,
kerana saya yakin ramai di antara rakyat Malaysia ataupun siapa sahaja di dunia ini pernah mengalami benda yang sama, dan mungkin memberi semangat kepada mereka untuk tidak berputus asa dalam hidup dan terus mencuba dan terus menjalani kehidupan seperti biasa. Dan antara perkara-perkara yang saya suka juga bagaimana kata-kata sokongan yang diberikan oleh ramai orang kepada Ruqayyah Farhani ini, dan perkara yang menyebabkan situasi ini menjadi viral apabila suaminya memberitahu bahawa anaknya telah meninggal, dan yang paling famous iaitu gambar-gambar ini, iaitu di mana Ruqayyah Farhani sendiri telah mengupload di profil Facebook beliau, di mana menunjukkan yang beliau redha dengan pemergian anaknya. Dan bagi saya buku ini adalah sangat bagus kepada semua orang, bukan sahaja golongan-golongan wanita dan juga golongan lelaki, kerana ia memberi satu pengajaran. Yang pertama untuk wanita adalah bagaimana untuk menghadapi ataupun untuk bersabar dalam menjalani ujian sebagai seorang bakal ibu ataupun ibu, dan untuk para lelaki bagaimana untuk membimbing isteri kita ataupun keluarga kita untuk memberi nasihat sekiranya berlaku masalah ataupun ujian. Sekadar itu sahaja, dan terima kasih.